sifat kimia asid karboksilik. Pengoksidaan alkohol boleh jadi asid karboksilik. So, situ kita tahu. Untuk menghasilkan asid karboksilik, kita boleh guna tindak balas pengoksidaan. Preparation, penyediaan asid karboksilik boleh guna daripada alkohol. Okey, so kat sini dia proceed terus je. Sifat kimia asid karboksilik. Okey, asid karboksilik dapat disediakan melalui pengoksidaan alkohol. Kita baru saja belajar tadi. Tadi kan kita buat alkohol, kita oksidaiskan menggunakan kalium manganat ataupun kalium dikromat, kita boleh dapat asid. Ni, so asid karboksilik. Ini pen. Cikgu selalu confuse highlighter dengan pen. So, asid karboksilik dapat disediakan melalui pengoksidaan alkohol. Okey. Lagi. Ini yang tadi. So, tindak balas pengoksidaan etanol oleh ejen pengoksidaan seperti kalium manganat, kalium dikromat melalui proses secara reflux. Tindak balas secara reflux ni adalah di mana bila kita panaskan, okey kat bawah ni kita punya alkohol. Reflux ni bila kita panaskan kita punya bahan, okey kita taruh ejen pengoksidaan, kita panaskan, kita punya bahan ni akan meruap. Bahan kita ni akan meruap ke atas. Naik, bahan kita akan meruap ke atas. Dan apa fungsi air masuk dan air keluar ni? Korang rasa kenapa? Kenapa kena ada air masuk dan air keluar ni? Agak-agak? Bila ada vapor naik, okey, kita ada vapor kita naik kat sini. Ada biru lah. Okey, bila kita panaskan, vapor ni akan naik tau. Okey, vapor ni akan naik. Fungsi air masuk dengan air keluar dekat sini, dia ibarat macam satu tiub yang dekat bahagian keluarnya ni ada air. Air masuk daripada bawah, keluar dekat bahagian atas. So, sebenarnya fungsi dia adalah untuk menyejukkan. Air masuk dan air keluar ni untuk menyejukkan kondenser. Kondenser ni kita nak sejukkan ni. Kita nak sejukkan kat sini supaya proses kondensasi boleh berlaku, di mana bila dia naik, dia akan turun balik. Dia naik, akan turun balik. Dekat situ. Maksudnya dalam tindak balas kita ni tak ada yang terlepas keluar. Kecuali kalau kita tak pasang air. Kalau kita tak pasang air, tak ada air masuk ataupun keluar, kat situ dia punya kondenser tu panas tau. Bila kondenser tu panas, dia punya proses kondensasi tu tidak berlaku. Last nanti kat bawah dalam ni, kita punya rambutan flask ni boleh jadi kosong. Ataupun tinggal kering kontang. Kita tak nak macam tu sebenarnya. Okey, so ini adalah tindak balas reflux di mana proses daripada alkohol kepada asid karboksilik. Cara nak menghasilkan asid karboksilik. Sifat kimia asid karboksilik. Itu tadi macam mana nak hasilkan asid karboksilik. Yang ini tindak balas dia. Okey. Sifat kimia asid karboksilik dipelajari melalui tindak balas kimia. Okey. Apa tindak balas tersebut? Okey. Yang ini penerangan je ni. Sifat kimia asid karboksilik ditentukan oleh kumpulan berfungsi karboksil. Okey. Kumpulan berfungsi karboksil ni COOH ni lah. Ni kita ada COOH ni. Tindak balas tu akan berlaku dekat COOH kita ni. Okey. Ni akan berlaku dekat kawasan sini. Kenapa ni? Akan berlaku dekat COOH kita ni. Okey. Dua tindak balas kimia penting untuk asid adalah asid karboksilik adalah apa? Tindak balas sebagai asid. Okey, sebenarnya tindak balas sebagai asid ni dia hampir sama sahaja dengan tindak balas asid yang awak belajar masa tingkatan 4 dalam bab asid, base dan alkali. Sama je tindak balas dia. Tindak balas antara asid dengan apa? Yang menghasilkan garam-garam tu. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak tindak balas asid? Asid bertindak balas dengan logam jadi apa? Asid bertindak balas dengan logam oksida jadi apa? Banyak ni. Ingat lagi tak ni? Okey, dan tindak balas kedua adalah tindak balas dengan alkohol. Okey.
Kejap. Tindak balas asid ada 3. Asid dengan base, peneutralan. Asid dengan logam karbonat, asid dengan logam. Ada 3 tu. Asid karboksilik, bila bertindak balas dengan base, kita akan dapat garam karboksilat dan juga air. Sama macam kalau kita guna asid biasa, HCl, bila bertindak balas dengan base, kita akan dapat garam. Tapi bezanya kat sini, kita akan dapat garam karboksilat. Kalau yang sebelum ni macam garam biasalah. Contoh kalau macam tindak balas asid base yang biasa kita belajar sebelum ni. Okay, contoh macam HCl. Okay, kita tambah dengan CuO. Okay, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat garam. Kita akan dapat garam. Garam apa? Kita akan dapat garam apa? Kat sini. Kita dapat garam apa dekat sini? Kita akan dapat garam kuprochlorida. Kita akan dapat CuCl apa? CuCl2. Plus H2O. Yes, plus H2O. So yang ini kita boleh balancekan sebenarnya. Kita taruh 2 kat sini. Balance dah ke? Dah balance dah. Macam itulah. Kalau dulu kita belajar asid tambah dengan base, kita akan dapat garam dan juga air. Cuma bezanya kalau kita guna asid karboksilik, kita akan dapatlah garam karboksilat. Garam karboksilat tu maksudnya kita akan dapat yang ni. Yang bahagian ni. Okey. Bukan bahagian tu. Kejap. Cuba saya potong. Okey. Kita akan dapat yang bahagian sini. Okey. Kita akan dapat yang ini. Kita akan dapat yang itu. Yang pergi dekat dengan kuprum. Cuba penulisan dia akan terbalik lah. Itu di bahagian belakang. Okey. Kalau macam untuk asid karboksilik dengan logam pula. Logam karbonat. Contoh macam sama juga cikgu ambil HCl kalau kita bertindak balas dengan NaCO3. Sama lah ni, sama je. Na2CO3. So kita akan dapat garam juga. Garam apa? NaCl dan air dan karbon dioksida. Sama je. Cuma ni kena balancekan balik lah. Macam biasa kita kena balancekan dia punya persamaan. Sini 2. Lagi. Sini 2. Lagi. Cukup dah. Okey. Itu kalau asid karboksilik dengan logam karbonat. Menghasilkan garam karboksilat, air dan karbon dioksida. Kalau asid biasa sama juga, dia akan menghasilkan garam, air dan juga karbon dioksida. Benda ni macam ulang semula topik asid tahun lepas. Cuma bezanya ini asid karboksilik. Tapi tindak balas untuk asid tetap sama. Okey, asid karboksilik dengan logam. Ni sama macam kalau contoh HCl bertindak balas dengan magnesium. Kita akan dapat MgCl2. Lepas tu tambah dengan gas hidrogen. Seimbang tak? Sini 2. Okey, dah settle. Okey. Sama sahaja. Cuma cara penulisan dia berbeza sedikit lah. Okey. Yang ini kita tulis dia di bahagian belakang. Bahagian belakang, bahagian hadapan. Okey. Okey, next. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, so yang ini asid etanoik lemah mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, sebenarnya ini pun sama juga, ulangan juga. So, asid etanoik kita tahu dia adalah asid lemah. Kita ada asid kuat dan asid lemah. Ingat lagi ke asid kuat dengan asid lemah ni? Sama dah ni. Ingat lagi tak asid kuat macam mana? Asid lemah macam mana? Kalau ingat, tak apa. Kalau tak ingat, cikgu ada satu apps tak boleh tunjuk. Asid pekat tu macam mana, asid lemah tu macam mana. Kalau asid, strong asid, dia punya molekul air, molekul H3O+ yang terhasil tu sebenarnya lagi banyak. Kalau asid, dia akan menghasilkan ion H+. Tapi hakikatnya bukan H+ tau, H3O+. Tapi orang sebut sebagai H+ sahajalah.
H2O+ ni hydroxonium ion. Okey, kalau asid kuat ataupun strong acid, dia mengion penuh. Selepas tindak balas dia akan mengion penuh. Tapi kalau weak acid, nampak tak? Sikit sahaja. Dia mengion separa dalam air. Itu beza asid lemah dengan asid kuat. Kalau asid lemah, dia mengion separa ataupun dia tak mengion sepenuhnya. Jadi kepekatan ion hidrogen dalam air itu rendah. Kalau asid kuat, contoh asid kuat macam asid sulfurik, asid hidroklorik. So, itu dia kuat. Bila asid dia kuat, dia boleh mengion penuh. Semua H+ tu terion dalam air. Kalau asid lemah, macam ni lah. Sikit je. Tak nampak jelas sangat. So, asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Okey, ester. So, maksudnya kat sini, bila kita ada asid, contoh kita ada asid ni, asid etanoik, kita bertindak balaskan dengan etanol. So, maksudnya, dia akan ambil ni H2O ni, dia akan bawa keluar. Dan kemudian dia bergabung. Itulah pengesteran. Hasilnya kita akan dapat ester. Itu je. And then dia punya makin pun sangat-sangat simple. Kita guna asid sulfurik sahaja. Tapi asid sulfurik mesti asid sulfurik yang pekat. Dan hasilnya kita akan dapat etil etanoat. So ini adalah sejenis ester. Okey. Punya dah panjang kat sini. Macam tu je cikgu terangkan. Sebab dia simple je. So etil etanoat yang cair tanpa warna yang mempunyai bau manis buah-buahan, tak larut dalam air, terapung membentuk satu lapisan pada permukaan air. So kat sini dia guna asid sulfurik sebagai mangkin. Tahukah anda penyingkiran air berlaku pada kumpulan berfungsi karboksil dan dalam asid karboksilik dan hidroksil OH dalam alkohol. So dia membentuk molekul air. Hari ini kita belajar tentang alkohol. So contohnya kat sini kalau kita ada alkohol kita C, kita ada OH, H, 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 H. Kita nak buat alkohol melalui proses penghidratan. Yang ini daripada alkin. And then daripada alkin boleh patah balik. Daripada alkohol boleh patah balik dekat alkin. Proses dehidratan. Kemudian alkohol boleh bertindak balas melalui tindak balas pengoksidaan. Dia jadi apa? Jadi karboksilik asid. So ini boleh jadi C-O-OH. Asid etanoik. Macam tu. Okey. Nampak tak dia punya kesinambungannya? Pengoksidaan ni boleh jadi asid. Lepas tu asid pula, apa tindak balasnya? Contoh kalau asid ni, okey, cikgu buat pengesteran. Okey, buat pengesteran, cikgu tambah dengan etanol. Okey, tambah dengan etanol. Okey, kita akan dapat ester sebenarnya. So kita akan dapat ester C. Okey, pengesteran kita akan dapat ester. So, secara kesimpulannya, daripada alkena, kita boleh buat tindak balas penghidratan untuk dapatkan alkohol. Daripada alkohol, kita boleh buat tindak balas pengoksidaan, kita dapat asid karboksilik. Daripada asid karboksilik, kita boleh buat tindak balas pengesteran, kita akan dapat etanol. Ester. Kita tambah dengan etanol, kita dapat ester. So ini dia punya pergerakan dia. Okey. Kalau asid karboksilik tadi, selain daripada tindak balas pengesteran, dia boleh jadi tindak balas. Apa tadi tindak balas? Tindak balas dengan asid yang ada 3 tadi. Tindak balas dengan
logam oksida tindak balas dengan base, tindak balas dengan logam. Okey, dapat?